Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi untuk Matematik Tingkatan 1 KSSM bab 6 persamaan linear. So hari ini kita akan belajar berkaitan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So cikgu akan terangkan nanti bagaimana nak kenal pasti persamaan linear dua pemboleh ubah. Kemudian kita akan menulis persamaan linear dua pemboleh ubah berdasarkan pernyataan yang diberi. Yang ketiga, kita akan selesaikan penyelesaian yang mencari penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dua pemboleh ubah. Dan akhir sekali kita kenal pasti graf bagi persamaan linear. Okey? Dah bersedia? Let's go. Okey, sebelum ni kita dah belajar persamaan linear satu pemboleh ubah kan. So, hari ni kita belajar persamaan linear dua pemboleh ubah. Sama je. Okey? So, syarat dia, kuasa tertinggi ialah 1. Tak boleh ada kuasa. Maksudnya kalau ada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya, dia bukanlah persamaan linear. Okay? Kemudian, syarat yang kedua, dia mesti mempunyai dua pemboleh ubah sahaja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Maksud di situ, kalau kamu nampak ada lebih daripada dua huruf, contoh ada X, Y, ada Z. So, ada 3 kan? Tak boleh. Dia mesti ada X, Y. Ada dua huruf saja. Kalau dia ada X saja, tak boleh sebab ada 1. Dia mesti 2 saja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey. Nak lebih mudah, kita tengok contoh lah. Contoh. 2Y tambah 4K sama dengan 0. Okey. Mula-mula tengok, ada kuasa tak? Tak ada kan? Tak ada kuasa, maka dia linear. Kemudian, ada berapa pemboleh ubah kat situ? Ada 2, iaitu Y dan K. Maka dia adalah persamaan linear 2 pemboleh ubah. Contoh lain, M tolak 4P sama dengan negatif 9. Okey, ada kuasa tak kat situ? Tak ada kuasa. Ada berapa pemboleh ubah? 2, iaitu M dan P. Maka dia persamaan linear 2 pemboleh ubah. Okey, kalau P tolak 4M sama dengan 2P tolak 5. Okey. Adakah ni persamaan linear? Adakah ni persamaan linear? Ya, ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Okey, ada berapa pemboleh ubah kat situ? Okey, ada berapa pemboleh ubah? P, M dan P. So, ada berapa pemboleh ubah? 2 atau 3? 2, iaitu M dan P sahaja. Cuma yang ni kita belum permudahkan. So, dia adalah persamaan linear 2 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dia M dan pemboleh ubah P. Okey. Jelas Kalau contoh lain yang bukan persamaan linear 2 pemboleh ubah, contoh 2Y kuasa 2 tambah 4M sama dengan 8, contoh. Nampak ada kuasa saja, confirm bukan. Okey, contoh lain. 3P tolak 4 sama dengan 19. Okey, ini persamaan linear. Okey, cuma dia satu pemboleh ubah, iaitu P saja. So, dia bukan persamaan linear, dua pemboleh ubah. Okey, 3P tolak 4M sama dengan 7K. Okey, dia persamaan linear. Tetapi ada 3 pemboleh ubah. Maka dia bukan. Jelas So, lebih jelas lagi, kita tengok contoh soalan pada slide yang berikutnya. Okey. Contoh soalan. Tentukan sama ada yang berikut ialah persamaan linear dua pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, ingat balik syarat tadi. Mesti kuasa tertinggi dia ialah 1. Maksudnya ada kuasa, tak boleh. Kemudian mesti ada dua pemboleh ubah sahaja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kita tengok A tu Ada kuasa tak ada kuasa A tu? Tak ada kuasa, maka dia linear. Tetapi berapa pemboleh ubah dia? 1 saja Y. Maka dia bukan persamaan linear 2 pemboleh ubah. Sebab dia ada 1 pemboleh ubah sahaja. Okey. B tu. Adakah dia linear atau tidak? Ada nampak kuasa tak kat situ? Ada. Nampak kat sini. Kuasa 2. Maka dia bukan persamaan linear. Okey. Walaupun dia ada 2 pemboleh ubah Y dan M. Tapi dia bukan persamaan linear. Sebab dia ada kuasa 2. Okey. Dah lebih dari 1 Okey, C tu. Ada kuasa tak? Tak ada. Kuasa tertinggi ialah 1. Ada berapa pemboleh ubah? Kita ada huruf P dan Q, 2 pemboleh ubah. Maka dia adalah persamaan linear 2 pemboleh ubah. D. Ada kuasa tak kat situ? Tak ada. Okey, maka dia persamaan linear
So, ada berapa formulik ubah? Kita ada huruf K dan P. Dua formulik ubah? Ya. Okey, persamaan linear dua formulik ubah. E. Okey. Ada kuasa atau tidak? Tak ada. Tetapi K ni di bawah. Bermaksud K ni kuasa dia ialah negatif 1. Okey. Dan formulik ubah dia hanyalah satu saja, iaitu K. Maka dia bukan. Sebab apa? Dia ada satu formulik ubah sahaja. Okey. Senang kan? Syarat dia apa? Kuasa tertinggi dia ialah kuasa 1. Dan mempunyai dua formulik ubah sahaja. Mesti dua. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey? Jelas Alright. Okey, seterusnya kita akan bentukkan persamaan linear dua formulik ubah berdasarkan pernyataan yang diberi. Tengok A tu. Mak L menjual P bungkus nasi lemak. Okey, P bungkus nasi lemak dan Q bungkus bihun dengan harga dia RM10. Okey. Jadi harga sebungkus nasi lemak dan bihun masing-masing nasi lemak ialah RM1.02. Bihun harga dia RM1. So sama ini dia macam mana? Okey, P bungkus nasi lemak kita tak tahu berapa bungkus kan? Nasi lemak P bungkus tambah bihun Q bungkus. So jumlah dia berapa? RM10. RM10. Okey. Harga sebungkus nasi lemak ialah RM1.02. So kat sini RM1.20 tambah bihun Q ialah RM1. Okey. Faham Contohlah katalah dua bungkus nasi lemak, so RM1.20 darab 2 lah, betul tak? Kalau Q bungkus, katalah Q tu ialah 2 bungkus bihun. So RM2 lah, 2 darab 1 ni. 1 darab 2. Kalau 2, kalau 3, 1 darab 3Q. Sebab kita tak tahu nilai P dan Q tu lagi. So, tulis elok sikit. Jawapan tadi RM1.20 darab P bungkus nasi lemak tambah 1 darab bihun ada Q bungkus. So jumlah dia ialah RM10. Tapi kalau satu ni tak payah tulis pun tak apa. Tak payah padam. Okey. Jelas Yang kedua. Upin menjual Y batang pensel semalam. Semalam dia jual Y batang pensel. Hari ni dia jual kurang P batang daripada semalam. Kurang. Kalau kurang maksudnya tolak kan. Berbanding semalam. Jumlah ni hasil tambah lah. Bilangan pensel yang telah dijual ialah 24 batang. Semalam dengan hari ni tambahkan akan dapat 24. So semalam dia jual Y batang. Campur hari ni dia jual kurang P batang. Maksudnya semalam Y kurang P batang tu tolak dengan P batang. Akan dapat jumlah dia ialah 24 batang pensel. Faham Jelas Okey. Yang ini semalam. Yang ini hari ni. Kurang P batang daripada semalam iaitu Y. Lepas tu tambah ni ialah jumlah dia ialah 24. Faham Jelas Alright. C. Bilangan pelajar lelaki dan perempuan kelas 1 bruto ialah 25 orang. So kita boleh wakilkan apa-apa formulik ubah kat sini. Katalah Y mewakili pelajar lelaki dan X mewakili pelajar perempuan. Jumlahnya 25. Jadi Y tambah X sama dengan 25. Okey? Simple je. Kalau kamu tak suka Y dengan X, kamu boleh buat P tambah Q sama dengan 25. Okey? Boleh senang je. Tengok ayat, kita buat persamaan linear dia boleh ubah. Alright. Okey, seterusnya kita akan menentukan 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan yang dibagi. Okey, persamaan yang dibagi ialah 2Y tambah 4X sama dengan 16.
So, kita gantikan nilai X ni dengan 0, 1 dan 2 sebagai persamaan penyelesaian yang mungkin. So, mula-mula, jika X sama dengan 0, maka 2Y tambah 4, gantikan X ni dengan 0, sama dengan 16. 4 darab 0, 0. So, 2Y sama dengan 16. Okey. Y sama dengan 16 bagi 2. Sebab apa? Kalau masih ingat lagi, 2 ni kita tak nak. Kita bawa ke sebelah. Dia dekat atas kan. Pergi sebelah, dia duduk di bawah. Jadi tinggal Y sama dengan 16 bagi 2, iaitu 8. Okey. Saya boleh tulis kat bawah ni. Kalau X nilai dia 0, Y dia ialah 8. Okey. Kemudian, kalau X nilai dia 1, dia ada persamaan kat atas ni, kita gantikan saja. 2Y tambah 4, X gantikan dengan 1, sama dengan 16. So, 2Y tambah 4 darab 1, 4 sama dengan 16. So, 2Y sama dengan 16. Tambah 4 ni, buat pergi sebelah, dia akan jadi tolak 4. So, 2Y sama dengan 12. So, Y sama dengan 2, kita tak nak. Bawa ke sebelah, duduk bawah. 12 bagi 2, kita akan dapat 6. So, kalau X nilai dia 1, Y ialah 6. Okey, jelas. Okey, seterusnya, kita gunakan X sama dengan 2 pula. Sama juga cara dia. 2Y tambah 4. Gantikan X dengan 2. Sama dengan 16. So, 2Y 4 darab 2 ialah 8. Sama dengan 16. So, tambah 8 ni kita tak nak. Kita bawa ke sebelah. Tinggallah 2Y sama dengan 16 tolak 8. So, 2Y sama dengan 8. Dan 2 ni kita tak nak. Kita bawa ke sebelah. Dia duduk di bawah. 8 bagi 2. So, Y ialah 4. Nampak? Pentingnya rumus algebra. So, sekiranya X ialah 2, Y ialah 4. Jadi, 3 pasangan penyelesaian mungkin ialah 0 dan 8. Maksudnya X 0, Y 8. Kemudian jika X 1, Y ialah 6. Dan akhir sekali, jika X ialah 2, Y ialah 4. So, ini adalah 3 penyelesaian yang mungkin bagi 2Y tambah 4X sama dengan 16. Sekiranya kita gunakan X sama dengan 0, 1 dan 2. Okey, tengok contoh yang berikutnya. Okey. Soalan sama macam tadi, cuma kali ini persamaan dia berbeza. Okey. Persamaan dia berbeza. Lepas kita gunakan X sama dengan 0, 1 dan 2. So, sama saja. X sama dengan 0 dulu. Gantikan X sama dengan 0 dalam persamaan di atas. So, 2 per 5 Y. Tolak 3. Gantikan X dengan 0 sama dengan negatif 2. So, 2 per 5 Y. Tolak 3 darab 0 ialah 0, tak payah tulis. Negatif 2. Okey, sekarang kita pindahkan 5. Dan 2 ni, kita nak Y saja kan? Y. Sama dengan negatif 2 darab 5 kat bawah. Kalau dia pindah, dia akan duduk atas. 2 ni kat atas kan? Pindah, dia akan duduk di bawah. So, negatif 2 darab 5 per 2. Kita boleh potong. Negatif 5. Okey, jika X ialah 0, Y dia ialah negatif 5. Cara sama je, yang penting kamu kena mahir dalam rumus algebra. Okey, kuning. Jika X sama dengan 1 pula, okey, gantikan juga 2 per 5 Y tolak 3X ialah 1, kita dah gantikan, sama dengan negatif 2. So, 2 per 5 Y tolak 3 darab 1 ialah 3, sama dengan negatif 2. So, tolak 3 ni kita tak nak. Kita bawa ke sebelah.
tinggallah 2/5y sahaja. Di sebelah kanan ada negatif 2, tolak 3 dipindahkan menjadi tambah 3. Selesaikan 2/5y tolak 3 tambah tolak 2 tambah 3, kita akan dapat 1. Y sama macam tadi. Ini kita tak nak, ini kita tak nak. Bila kita pindah sebelah, 5 akan jadi kat atas, 2 akan ada di bawah. Dia darab dengan 1, dapat ni juga kan. So 5/2. Jadi sekiranya X ialah 1, Y dia ialah 5/2. Okey. Sama juga, ulang balik proses tadi. Tukar pula X tu dengan 2. Jika X sama dengan 2, maka 2/5 tolak 3 gantikan X dengan 2 sama dengan negatif 2. Ni Y tertinggal pula. Ada Y kat sini. So 2/5Y tolak 3 darab 2, 6. So tolak 6 sama dengan negatif, terang sikit, negatif 2. So 2/5Y. Okey. Tolak 6 ni kita tak mau dia, kita pindahkan ke sebelah. Kat sebelah ada negatif 2, tolak 6 melintas sama dengan bertukar menjadi tambah 6. So 2/5Y. Selesaikan, negatif 2 tambah 6 ialah 4. Cara yang sama dengan tadi, Y sama dengan kat sebelah ada 4. So kita tak nak 5 dan 2 ni. 5 kat bawah kan, pindah sebelah dia duduk atas, bertukar sifat. 2 kat atas, pindah sebelah dia duduk di bawah. So Y ialah 4 darab 5/2. Tekan kalkulator, 4 darab 5/2. So 2 potong 10. So kita tahulah, kalau X nilainya 2, Y ialah 10. Jadi 3 penyelesaian yang mungkin. Jika X ialah 0, Y akan jadi negatif 5. Sebaliknya, jika X nilai dia 1, Y ialah 5/2. Dan akhir sekali, sekiranya X ialah 2, Y ialah 10. Maka itu adalah 3 penyelesaian yang mungkin bagi persamaan 2/5Y tolak 3X sama dengan negatif 2. Okey sama je cara dia. Okey, harap jelaslah gantikan saja nilai X dalam persamaan tersebut. Kemudian gunakan rumus algebra, kamu akan dapat nilai Y. Itulah pasangan dia. Okey, ulang-ulang balik macam tu. Alright. Okey. Hari sekali, bagaimana kita nak mengenal graf yang mewakili persamaan linear. Okey, persamaan linear ni, atau kita boleh panggil sebagai persamaan garis lurus. So, sekiranya graf itu mempunyai garis lurus, dia adalah persamaan linear. Okey. So, graf mesti ada paksi apa? Yang ni paksi X, yang ni paksi Y. Yang ini ialah asalan, iaitu kosong. So, sekiranya graf yang terhasil itu ialah graf garis lurus, anggap je garis itu lurus, maka dia adalah persamaan linear. Ataupun yang ini kecurunan dia positif. Ataupun dia begini, garis lurus kan? Itu adalah persamaan linear. Okey? Okey? Faham tak Ataupun kita biru, ataupun begini. Asalkan garis itu lurus, dia persamaan linear. Ataupun mungkin begini, negak gini. Asalkan dia lurus, dia persamaan linear. Okey, jelas Contoh yang bukan persamaan linear. Okey, ni paksi X, ni paksi Y, ni asalan. Contoh yang bukan persamaan linear macam ini. Ini. Yang ini nama dia persamaan kuadratik. Okey. Linear mesti apa? Dia mesti garis lurus. Kita panggil dia persamaan garis lurus atau persamaan linear. Okey, jelas Alright. Ingat balik, persamaan linear tak boleh ada kuasa ataupun kuasa tinggi dia ialah 1. So hari ni kita ajar persamaan linear 2 pun boleh ubah So dia mesti persamaan linear dan mempunyai 2 pun boleh ubah saja, iaitu tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Okey, faham Harap bermanfaat. Semoga kamu boleh menjawab semua soalan yang
diberi berkaitan bersama linear utamanya. Okey. InsyaAllah jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.